الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا في ليلة مباركة في عام جديد، وما فيها من أسرار عظيمة وأحكام الشرعية وثوابا فوزا عظيما للمؤمنين والمؤمنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على عبده نبيه محمد المصطفى رسول الله. بين يدينا الساعة أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ رسالة، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Semati kasih ahli jemaah Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh, semati kasih guru karakan, صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala memanjangkan usia kita, berada kita di bulan Safar Al-Mubarak pada tahun 1444 Hijriah. Masih tahun masih yang sama 2022. Hari ini kita masuk pada 17 September 2022. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk terus istiqamah berada di taman syurga Allah di atas dunia ini. Tahniah masih tuan-tuan, insya-Allah. Saya sambung kitab Permata bagi orang mukmin, Lu'lu' lil Mu'minin, jilid 1, pada nombor permata yang terakhir sekali, yang ke-101. Jadi jilid 1 ni dia ada 101 lu'lu' permata. Hadis yang disebut ia sebagai permata bagi orang mukmin. InsyaAllah habis diizinkan Allah tamat kitab permata bagi orang mukmin jilid 1 ini, saya akan sambung pada permata orang mukmin jilid 2. Kitab yang dikumpulkan oleh Mufti Jakim. Kitab ini mengenai 2 jilid. Tuan-tuan, permata bagi orang mukmin yang ke-101. Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbiyallah wa ni'mal wakil, amanun likulli khaif. Maksudnya, cukuplah bagiku Allah dan dialah sebaik-baik wakil. Nescaya aman dari setiap yang takut. Hadis ini yang telah ditakhrijkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dalam Sunan Ad-Dailami ini,
yang diriwayat terusnya ditakhrijkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Jadi hadis ini hadis sahih daripada sahabat besar Nabi Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang pertama sekali mengaji kitab Lu'lu' ni, kita tengok dari sudut pedoman iktibar hadis. Ya, ataupun istimbat hukum yang boleh kita keluarkan daripada hadis permata yang ke-101. Yang pertama sekali tuan-tuan, menurut Imam Bukhari, menurut Imam Al-Munzir, Ibnu Munzir, dan menurut Al-Hakim, ya, dan Al-Baihaqi, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa doa di atas merupakan kalimat yang terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sebelum dicampakkan ke dalam api. Itu yang pertama. Kalimat yang terakhir yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, semua orang tahulah tentang kita baca sirah. Ya, millata abina Ibrahim. Millah Ibrahim yang diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim sampai ke hari inilah. Ya. Yang kita ambil pengajaran dan nasihat yang boleh kita ambil daripada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya, ya, isteri-isterinya, Siti Hajar, Sarah dan anak beliau Ismail. Dan ungkapan yang terakhir sekali seperti mana kita baca sirah, ya, kerana Nabi Allah Ibrahim ini nak dihumban oleh Namrud dan tentera-tenteranya ke dalam api neraka. Kalimat yang inilah, kalimat terakhir inilah yang diungkapkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengungkapkan kalimat yang sama. Ya, kalimat yang sama ketika golongan kafir menakut-nakutkan baginda tentang tentera bersekutu yang akan turut menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang berlaku dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya, lebih 30,000 orang tentera-tentera bersekutu. Ya, mereka berkumpul di segenap penjuru, kumpul semua kabilah-kabilah Arab dan Yahudi untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dia menakut-nakutkan tentang jumlah mereka lebih daripada 3 kali ganda. Jumlah tentera Islam 10,000. Jumlah tentera Ahzab 30,000. Ini asas sebenarnya. Yang kedua, tuan, tentang daripada apa yang difahami, yang dimengerti, yang dihayati, ke mana 2 orang kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat ini, maka seorang penulis yang terkenal di Arab Saudi yang masih hidup, ya, Dr. Aid Qarni, itu pun nama sebenarnya Dr. Aid Abdullah Qarni, ya, rahimahullah, yang mengarang kitab La Tahzan. Dia jelaskan dan doa yang merupakan ayat yang ke-173 dari surah Ali Imran. Tuan-tuan kalau buka surah Ali Imran ayat yang ke-173 akan jumpa ayat ini. Pangkal ayatnya pada baris bawah, tuan-tuan, alladzina qala lahumun nas
Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ujung lepas tu ayat fanqalabu bi ni'matin minallah. Sebelum itu pada bawah ayat, pada pangkal ayat wa ma asabakum yawmal taqal jam'an itu, bawah sekali dan satu kalimat ya pada ayat 173. Tuan-tuan boleh tengok rujuk. Ya, betul ayat tu tuan. Nombor ayat nombor yang ke-173 dalam surah Ali Imran. Kita nak ambil ujung tuan. Kita nak baca semua ni tuan, kita ambil ujung. Ya, pangkal ayatnya alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Dia kata tuan, surah Ali Imran ayat 173 ini menjadi satu deklarasi menyerahkan urusan kita kepada Allah. Deklarasi, referendum, memorandum, apa saja, deklarasi. Ya, untuk menyerahkan urusan ini kepada Allah. Kita baca makna dia, cukuplah bagiku Allah sebagai penolong. Hasbi Allah, cukup Allah penolong bagi aku. Wa ni'mal wakil, dia sebaik-baik penolong, dia sebaik-baik penjaga. Ya, dan dia sebaik-baik wakil. Wakil ni penjaga. Ya, dalam konteks Allah itu dia penjaga kita. Dia sebaik-baik penjaga kita. Menyerahkan urusan kita kepada Allah, bertawakal kepadanya. Dua. Satu, kita menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita bertawakal kepadanya. Yang ketiga, yakin dengan janjinya. Yakin dengan janji. Janji Allah, dia akan bagi pada kita. Pada orang Islam, sama ada individu ataupun perkumpulan. Dia akan bagi. Ini janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mungkir janji. Tapi kita kena yakin 100%. Ya, yakin bukan ada tak apa nak yakin tu jangan. Kena yakin, kita yakin 100%. Bila sebut Allah akan beri, Allah akan tentukan pada sekian masa, sekian time, tepat pada ketikanya, makanya berlakulah apa yang Allah Ta'ala katakan. Faqaddarahu taqdira. Janji, yakin janji Allah. Nombor 3. Nombor 4 tuan-tuan, ikut ayat ni, redha dengan ketetapannya. Yang ni bila Allah tentukan time dia jadi sekian, berlaku sekian, untung ke rugi, ya kita kena redha dengan ketentuan Allah. Qada Allah. Qadar, qada. Iradah, qudrat. Kalau kita nak fair, qadar, ketentuan. Qada, pelaksanaan kepada ketentuan Allah. Iradah, kemahuan. Qudrat, Allah membuktikan kuasa dia, apa yang dia nak berlaku. Macam tu nak sebut. Dari segi kita mengaji ilmu tauhid, dia itulah kombinasi wording kalimat qadar, qada, iradah, qudrat. Nak letak kemahuan Allah dulu. Allah nak, Allah inginkan, maka Allah akan lakukan. Macam tu. Baik, 4. Yang kelima tuan-tuan, berbaik sangka dengan kehendaknya. Kalau kita redha tadi dah ketentuan Allah Ta'ala, kita kena baik sangka. Ya, baik sangka. Adalah hikmah. Macam itulah tuan-tuan kan. Tok guru kita habaq mengajar kita dulu-dulu, kalau berlaku juga, kalau tak dapat, kini tu ada hikmah. Kalau dapat ada hikmah, tak dapat ada hikmah. Makanya apa? Maksudnya, satu, yang keempat tadi redha ketentuannya. Yang kelima, kita baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Mungkin ada hikmah begitu gini, tuan-tuan. Dan yang keenam dalam konteks ayat ini, menantikan bantuannya. Yang ni tuan-tuan. Ya, binasrillah yang surma yasha. Binasrillah yang surma yasha wa huwal azizur rahim, dalam surah Rum
Tanya ayat ni. Ya. Intan sulkum intansurkumullah yansurkumullah. Kalau kamu tolong Allah Taala akan tolong kamu. Yansurkum fala ghaliba lakum. Kalau Allah Taala tolong kamu, maka dia tidak akan mengecewakan kamu. Kemudian tuan-tuan, inilah natijah keimanan yang berakar dalam diri seorang mukmin. Inilah natijah, maknanya inilah falhasil. Inilah hasil natijah yang berakar dalam diri seorang mukmin. Maksudnya tuan-tuan, dia dah tumbuh dah dalam diri seorang mukmin, kemudian dia berakar. Maksudnya dia kuat. Keimanan orang mukmin tidak goyah, tidak gundah, tidak goyah, tidak sentiasa konsisten. Ya, tidak rebah iman kita kepada Allah. Segar, ya, masa ke semasa. Nombor 2. Nombor 3 tuan-tuan, dia yakin segala yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala adalah terbaik buat dirinya. Dia bergantung harap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat pertolongan. Subhanallah. Nombor 3 tuan-tuan rahmakumullah, dia yakin segala tentu yang dikehendaki Allah Taala itu adalah terbaik buat dirinya. Yang Allah tentukan kepada diri dia, itulah yang terbaik. Tapi tuan-tuan rahmakumullah, dia kena yakin. Ya, dia kena yakin itulah terbaik buat dirinya. Dan dia bergantung harap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat pertolongan. Untuk mendapat pertolongan. Kemudian mendapat perlindungan dan kasihnya. Allah lindung kita tadi tuan-tuan. Allah selamatkan kita. Allah lindung kita, Allah selamatkan kita. Macam seperti mana apa berlaku pada Nabi Allah Ibrahim. InsyaAllah kita akan tengok sirah secara detail. Ya, lepas ini kita akan tengok kisah teladan yang berlaku pada Nabi Allah Ibrahim daripada kalimat yang diucapkan oleh baginda. Apabila Nabi Allah Ibrahim AS dicampakkan ke dalam api, inilah bacaannya membaca doa ini. Lalu Allah SWT menjadikan api itu bertukar menjadi sejuk dan selamat buatnya. Doa ini juga turut dibacakan oleh Nabi SAW dan para sahabat apabila berhadapan dengan tentera bersekutu. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, itu doa dia. Nomor 4 tuan, istinbat hukum daripada pemata yang ke-11 ni, manusia tidak mampu menghadapi ujian berseorangan diri. Ni. Manusia ni, kalau dia keseorangan diri, dia tak mampu nak menghadapi ujian Allah Ta'ala. Kenapa? Dia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia ni diciptakan dalam keadaan lemah. Khuluqal insan min ajal. Jadi manusia dalam keadaan lemah. Banyaklah lemah, keluh kesah. Ya, khuluqal insan halu'a. Dalam keadaan keluh kesah. Ya. Dan lemah. Kekurangan harta, banyak hutang, kurang income. Ni istilah baguslah tuan-tuan kita jumpa. Kurang harta, kurang income. Income kurang. Ya. Keren sumber, tak ada sumber. Sumber keren. Ya. Keren sumber mana tak tahu pi nak buat macam mana ni keren sumber. Tak ada dah. Kantung pun keren, semua keren lah tuan-tuan. Income tak ada. Maka bacalah ataupun ucapkanlah doa di atas tuan-tuan. Itulah jawapan kepada masalah yang diuji Allah Ta'ala, yang Allah datangkan kepada kita. Dalam bentuk kekurangan harta, income tak dapat, kurang, ataupun kita dirundung malang misalnya. Masalah tu hutang banyak. Kita ni sebab kita ni beban dengan hutang tuan-tuan. Kita ni beban dengan hutang. Setengahnya dibebankan dengan hutang.
Tahniah juga orang tak ada hutang. Ada juga orang tak ada hutang kan. Tak ada hutang. Tapi setengah manusia memang tak dapat lepas daripada hutang. Bila dia nak beli barang besar, rumah, kedai, apa ni, kereta. Ya. Nilai besar kan? Nilai besar ni rumah lah. Kereta. Dan lain-lain yang jumlah nilai dia besar, mesti dia berhutang. Paling kurang dia berhutang pada saudara. Cari bank Islamik sikit. Bank Islam. Cuma bunga tu tuan-tuan, itulah masalah bunga. Tengok 3.7 dekat 4. Tapi ada juga bank konvensional Islam seperti Hong Leong Bank tawarkan 2.5. Ya. 2.5. Ada saya pegawai bank Cina, Melayu. Dia ni kerja di Hong Leong Bank. Dia kata, Haji, kalau nak pinjam mai ke bank saya bagi paling rendah. Kalau 2 poin lebih tentang murah rendah tentang dia punya bunga dia ataupun faedah. Dalam bentuk konvensional Islam. Cara murabahah ke mudarabah yang dibenarkan oleh Islam. Tapi bank-bank lain 3.7 bank rakyat. Minta maaf lah saya sebut tuan. Tapi kita dah berpan dengan mereka bank Islam. Siapa tinggi sangat kan? Itu harus dipikirkan keadaan ekonomi tidak menentu. Tu. Jadi dia cerita sini banyak hutang. Dia ada lain, makanya amalkan bacaan kalimat yang dibaca oleh dua orang kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia banyak kali tu tuan-tuan. Kalau dalam kitab lama, kitab-kitab pondok kan, untuk guru pondok ni dia kata kalau nak baca satu kalimat yang mulia, dia kena ulang banyak kali. Dan masanya seperti kita membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bacanya kena banyak kali. Ya, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin misalnya. Apa lagi tuan? Zikir-zikir lain dia sama. Zikir-zikir yang suci mulia ni termasuk ayat ini, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Pendek tuan. Baik, kemudian nombor 5, berdasarkan kepada hadis di atas, wajarnya kita sebagai seorang Muslim sentiasa melazimkan doa, ya, dan zikir dalam merentasi kehidupan seharian. Sebagai seorang Muslim, kita kena lazimkan doa dan zikir. Doa tadi tuan, ya, dia juga merupakan zikir kita. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau dalam bulan Muharram kan, baca 70 kali. Ni bulan Safar. Ni bulan Safar nak tengahan nak masuk penghujung bulan Safar. Bulan Muharram lepas dah. Ini zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus alaihissalam tatkala beliau baginda berada dalam ikan nun. Ya, diungkapkan oleh Allah dalam Quran, wa zannun idz dhahaba mughadiban, ya, ila akhir ayat. Fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu padanya ungkapan inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ambil daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia punya share dia kalimat-kalimat yang dijadikan zikir orang mukmin, orang Islam, termasuk hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, Nabi suruh sahabat, kalaulah kamu dalam keadaan sulit, buat tu tak kena, buat ni tak kena, kamu kena sebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada upaya dah tuan-tuan. Tak ada upaya dah. Kerana Allah yang Maha gagah, Maha perkasa. Baik. Kemudian ini kerana doa merupakan tanda pergantungan hamba kepada Tuhannya serta pengharapan dan permohonan kepadanya. Ia sudah pasti akan memakbulkan seperti dinaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian betapa mulianya doa sehingga dinyatakan sebagai otak ibadah.
3 minit. Tuan-tuan, saya nak ambil sikit peristiwa Nabi Allah Ibrahim ni. Ya. Jadi apabila datangnya keadaan yang sukar itu, dalam keadaan Nabi Ibrahim dibawa, diikat tali, ya, tatkala Nabi Allah nak diumban, nak dibakar, ya, oleh Namrud. Ketika itu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Allah Ibrahim dan menawarkan khidmat. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab dengan perkataan seorang mukmin yang tetap kukuh dan sabar dan tabah serta yakin dengan ketentuan dan kekuasaan Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Kuasa, dan yakin bahawa pertolongan Allah akan tiba. Maka dia menjawab, kalau kepadamu Jibril, saya tidak mempunyai keperluan. Jibril katalah pada Nabi Allah Ibrahim, ya, wahai kasih Allah, apakah aku perlu bantumu? Kalau aku perlu bantumu, cakap sekarang, aku akan bantumu. Dia kata, aku tidak memerlukan bantuanmu, wahai Jibril. Tetapi kalau kepada Allah, ya, saya mempunyai keperluan. Maka tatkala mereka membawanya, dia berkata, cukuplah Allah sebagai penolongku, dan dialah sebaik-baik penolong. Lalu dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Tiba-tiba api itu pun menjadi dingin dan menjadi penyelamat bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, itulah sikit peristiwa Nabi Allah Ibrahim. Sebab masa tidak mengizinkan, saya kira habis pemata bagi orang mukmin, ya, satu-satu saja, dan insya-Allah kita sambung pada jilid yang kedua, pemata bagi orang mukmin jilid kedua, insya-Allah. Sekadar itu, wallahu alam. Terima kasih semua. Mohon maaf. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wastakharna ma'a Daudan jibal subbihna wat tayr wa kunna fa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masuk, masuk teman.